Lawatan Perdana Menteri ke China berhasil dan bermanfaat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Malaysia berjaya raih komitmen pelaburan 170 bilion ringgit tertinggi dalam sejarah hasil pelaburan China. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim beriltizam menjadikan Malaysia sebagai harimau Asia hasil peluang perdagangan yang kukuh antara Malaysia dan China. Perdana Menteri mengumumkan perkara itu di hadapan ribuan pelabur pada Forum Perniagaan Malaysia-China di Beijing. This morning, commitment of 170 billion ringgit. And I must therefore thank the investors and the staff, ministries for giving their cooperation, and to all of you for giving us that confidence. That's why I alluded to in my speech just now that this is historic for Malaysia. It augurs well for the future. Seize the vast opportunities being offered and leverage on the strong bilateral trade and economic links between Malaysia and China. Let me assure you that this new administration, with this new team, will ensure that the ease of doing business and undertaking investments in Malaysia will be at the optimal level and transparently done with a new commitment to the rule of law, transparency and accountability. So trust us in this and move forward. Lawatan di China dianggap berhasil dalam memperkasa hubungan diplomatik melibatkan jalinan ekonomi dan pelaburan pelbagai sektor. Ini termasuk sektor perumahan, pendidikan, pertanian, teknologi dan tenaga. Perinciannya bersama Syamimi Saripan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan respon yang diterima daripada Presiden Xi Jinping dan Premier Li Qiang amat baik, terutama memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-China. Sikap kita terhadap negara China adalah sebagai jiran, sebagai rakan perdagangan dan rakan strategi. Dan walaupun hal ini telah terjalin sekian lama, kita rasa dalam keadaan sekarang kita harus tingkatkan. Kerana negara China sudah muncul sebagai gergasi ekonomi dan dalam hubungan diplomatik dan hubungan dagang dan juga security, keselamatan, dia mengambil pendekatan yang sederhana, yang memilih untuk berunding dengan kita dalam isu-isu, termasuk isu yang menimbul sikit pertikaian bagi Laut Cina Selatan. Tapi sikap mereka itu adalah untuk memberi ruang kepada ada perundingan perbincangan yang tidak mengambil satu sikap mendesak atau menekan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mempertahankan kunjungan rasmi ke luar negara memberi manfaat kepada rakyat selain menjadi usaha terbaik bagi memperkasa ekonomi negara. Beliau juga beranggapan pihak yang mengkritik siri lawatan kerja ke luar negara sebagai tidak cakna kepada perkembangan semasa. Saya anggap lawatan ini ya tentunya Menteri Luar, Duta dan KSU Tok Amran lebih tahu kerana mereka menjelajah pengalaman menjelajah dengan pemimpin sebelum ini dan juga kunjungan di sini. Tetapi saya ingat tidaklah keterlaluan kalau saya katakan lawatan ini mendapat sambutan yang sangat hebat, luar biasa, tumpuan oleh pimpinan dan kerajaan China, tumpuan dan pengarahan yang mereka beri kepada syarikat-syarikat. Ya. Tidak mungkin kita capai 170 bilion ringgit ini kalau tidak ada suatu dukungan. Kerana sebahagian besar juga syarikat-syarikat ini adalah syarikat-syarikat kerajaan negara China. Jadi saya anggap ini satu perkembangan yang sangat positif.
Beliau menjelaskannya kepada sidang media mengenai hasil lawatan 4 hari ke China di Beijing. Katanya lawatan rasmi ke China kali ini membawa pulangan pelaburan terbesar dalam sejarah dengan nilai pelaburan China ke Malaysia sebanyak 170.7 bilion ringgit. Laporan Syamimi Sarifan, Beijing, RTM. Kebanyakan MOU yang dimeterai tertumpu kepada teknologi hijau dan ekonomi digital. Dan Malaysia akan pastikan kesan limpahan pelaburan turut dirasai seluruh ekosistem perniagaan. We will then work closely with SME Corp and the rest on how we can improve. I think PM wanted to see the spillover effect because that's why the focus when we bring in these FDIs, the multinational, the spillover effect has to be to the whole ecosystem where SMEs benefit and more importantly our Malaysian workers can then increase their compensation or their wage and increase our household income to bring us out of the middle income trap. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada Jabatan Penyiaran Malaysia RTM yang menyambut ulang tahun ke-77. Beliau berkata RTM sejak dahulu sehingga kini kekal relevan dan unggul sebagai medium penyampaian maklumat negara sejajar dengan slogan Jabatan Penyiaran itu, teman setia anda. Menerusi hantaran di Facebooknya, beliau turut yakin dengan pengalaman Ketua Pengarah Penyiaran yang baru, Suhaimi Sulaiman, menerajui jabatan itu. Datuk Seri Ahmad Zahid berterima kasih kepada semua warga RTM atas jalinan dan liputan yang diberikan terhadapnya. RTM terus memainkan peranan penting dalam menyampaikan agenda nasional. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menegaskan RTM menjadi suara penghubung antara kerajaan dengan rakyat. Menerusi 6 saluran TV dan 34 stesen radio yang berdepan pelbagai cabaran, RTM kekal relevan. Bila masa kita berhadapan dengan media sosial dan juga perubahan pola dan cita rasa pengguna, pendengar, penonton. Dan saya percaya dengan ada KP, Cik Suhaimi, dengan pengalaman yang beliau ada, dengan sokongan daripada pasukan, kita dalam bulan-bulan dan tahun-tahun yang akan datang akan menyaksikan perubahan di RTM yang positif. RTM turut menggerakkan Pelan Strategik 2021-2025 dan Pelan Transformasi RTM 2021-2023 melibatkan 4 tunjang utama. Ia merangkumi radio, televisyen, media baharu dan kejuruteraan dari segi infrastruktur. Sekaligus menjamin penyampaian hebahan maklumat RTM sentiasa pada tahap optimum dan diterima rakyat secara keseluruhannya. Dalam pada itu, RTM terus berperanan sebagai platform penyampaian maklumat seimbang kepada rakyat, sekaligus menjamin penyampaian proses demokrasi adil khususnya dalam tempoh pilihan raya. Bagi saya, kita inginkan satu suasana yang sihat, yang orang kata pertarungan demokrasi yang sihat, tanpa elemen-elemen fitnah sebagainya, tapi menyampaikan pandangan, mengangkat hujah masing-masing dan biar rakyat memilih ya dengan baik dengan untuk pilihan mereka untuk 5 tahun ke depan. Ya, jadi saya percaya RTM akan mainkan peranan yang sangat penting. Beliau turut memaklumkan satu proses libat urus melibatkan kerajaan serta pengamal media akan diadakan bagi meningkatkan etika kewartawanan. Ianya penting untuk kerajaan, pengamal media dan masyarakat umum untuk memahami peranan dan tanggungjawab masing-masing bagi menjaga kemaslahatan umum. Beliau melancarkan logo 77 dan logo RTM Podcast pagi tadi sempena ulang tahun ke-77 RTM. Harga siling ayam dan telur dikekalkan hingga selepas Syawal. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, hasil libat urus dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan ayam dijual pada harga siling ditetapkan. Saya ingin mengumumkan bahawa sepanjang Ramadan ini tiap-tiap hari kita memantau harga barangan asas dan juga keperluan, supaya tidak berlakunya kenaikan harga, terutama kepada rakyat yang sangat memerlukan pada masa ketika ini. Harga siling runcit ayam standard RM9.40 sekilogram, manakala telur 41 sen sebiji hingga 45 sen sebiji mengikut grade.
Dalam pada itu, Datuk Seri Salahuddin Ayub turut mengingatkan para peniaga yang menjual baju Raya Rahmah supaya menjaga kualiti produk. Jadi kualiti ini pun kita pantau. Sekali lagi saya nak ingatkan bahawa KPDN tidak akan tergamak untuk mempromosi jualan ramah ini kalau kualitinya itu orang kata tidak menepati apa yang kita telah tetapkan. Takkanlah kita nak menyantuni rakyat dengan barangan-barangan yang tidak ada kualiti sebagaimana menu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan jualan Rahmah Pasaraya Huatai di Johor Bahru. Tambahnya, peniaga menjual pakaian serendah RM8 selain ada pakej 2 baju dewasa dan 2 baju kanak-kanak pada harga serendah RM149. Sekaligus menolak dakwaan di media sosial mengatakan baju dijual dengan bukan harga Rahmah. Kementerian Kesihatan KKM akan membentangkan rang undang-undang RUU baharu bagi mengawal selia bahan nikotin dalam cecair rokok elektronik atau vape. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata pembentangan RUU itu dijangka dilakukan pada mesyuarat kedua, penggal kedua Parlimen ke-15 Mei depan. Menerusi kenyataan, KKM menjalankan sesi libat urus berhubung dasar ditetapkan di bawah RUU baharu itu. KKM turut prihatin atas kebimbangan serta maklum balas yang diterima mengenai hal terbabit. Sementara itu, KKM mempergiatkan kempen advokasi kesedaran bahaya merokok termasuk penggunaan rokok elektronik atau vape melalui pelan generasi penamat anti rokok. Pengeksport Malaysia bakal menikmati akses keutamaan tambahan ke pasaran United Kingdom susulan penyertaan negara itu dalam perjanjian komprehensif dan progresif untuk perkongsian Trans-Pasifik CPTPP. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata pengeksport akan turut menikmati pengecualian duti import bagi produk seperti minyak sawit, getah, elektrik dan elektronik serta bahan kimia sebaik sahaja CPTPP berkuat kuasa di negara berkenaan. Menerusi kenyataan, turut menyatakan lebih banyak peluang baru bagi komuniti perniagaan tempatan meneroka sumber yang lebih luas pada harga lebih kompetitif. Semalam, UK memuktamadkan rundingan perdagangan dengan negara anggota untuk menyertai CPTPP setelah 21 bulan rundingan berlangsung. CPTPP mewakili gabungan keluaran dalam negara kasar sebanyak $13.5 trilion Amerika bersamaan 13.4% daripada KDNK global dengan jumlah penduduk lebih 500 juta orang. Tiada sebarang isu berhubung Kementerian Pendidikan KPM melarang pemimpin politik pembangkang memasuki kawasan sekolah. Sebaliknya, semua pihak termasuk individu dan badan bukan kerajaan NGO perlu mengemukakan permohonan sebelum dibenarkan memasuki kawasan sekolah. Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq berkata ketetapan itu dibuat di bawah garis panduan SPI bilangan 4 tahun 2023. Ini bagi membolehkan pihak KPM menjaga kebajikan dan keselamatan pelajar. Jadi kalau nak masuk tak ada masalah kalau semua garis panduan itu dipatuhi. Isunya ada tidak permohonan, isunya adakah garis panduan itu dipatuhi, itu saja. So kalau tak ada permohonan dan garis panduan itu tidak dipatuhi, kami tak boleh buat apa-apalah sebab permohonan ini terpakai untuk semua pihak, bukan pembangkang saja, termasuk juga yang kerajaan dan juga orang-orang lain yang nak masuk termasuk NGO. Jadi kita tak ada memilih mana-mana bulu, tetapi ini adalah peraturan yang mesti dipatuhi oleh semua pihak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis iftar perdana bersama warga pendidikan di Institut Pendidikan Guru IPG Perlis di Kangar. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM300,000 kepada IPG Perlis bagi tujuan penyelenggaraan kampus berkenaan. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Komposisi baharu Exco Negeri Melaka perlu menggambarkan kerajaan perpaduan seperti peringkat persekutuan. Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata perbincangan akan diadakan dengan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof sebelum keputusan dibuat. Walaupun kita tahu bahawa di Melaka
UMNO dan Barisan Nasional memperolehi 3/4 suara majoriti di negeri berkenaan. Namun alangkah baiknya jika Kerajaan Negeri Melaka dapat menggambarkan kebersamaan dan juga perkongsian kuasa dengan adun-adun yang telah dipilih oleh rakyat daripada parti-parti yang berada di dalam kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Semalam, Datuk Seri Abdul Rauf memaklumkan akan mengumumkan barisan Exco baru dalam tempoh 48 jam. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT tidak menghalang individu maupun pihak tertentu memasuki universiti di negara ini. Bagaimanapun, kebenaran perlu diperoleh terlebih dahulu daripada pengurusan universiti dengan mematuhi peraturan dan syarat ditetapkan. Tetapi seperti kita sedia maklum, untuk masuk ke kawasan universiti ini, kena maklumlah kepada pihak pengurusan universiti. Mungkin ada breakdown communication apa semua. Jadi dalam hal ni saya dari segi kementerian kita memang harap supaya kedua-dua pihak boleh berjumpa dan diaturkan supaya dapat dibuat sekali lagi. Beliau mengulas berhubung dialog antara Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bersama pelajar UiTM yang gagal diadakan semalam. 50 hub rangkaian gentian optik Point of Presence POP disasarkan siap di Johor selewat-lewatnya November ini. Pelaksanaannya menerusi peruntukan RM725 juta dalam Belanjawan 2023 bagi mempercepat pelan jalinan digital negara jendela. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital KKD Teo Ni Ching berkata, POP membantu menambah baik capaian internet di sekolah-sekolah khususnya luar bandar, seterusnya turut memanfaatkan penduduk berhampiran. Sebenarnya POP ini sepatutlah disiapkan pada hujung tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini tak ada satu pun telah disiapkan. Jadi kami sudah bagi satu sasaran baharu, iaitu selewat-lewatnya pada 30 hari bulan November tahun ini, ke-50 POP ini perlu disiapkan olehlah kontraktor. Antara isu menyebabkan projek itu mengalami kelewatan disebabkan menunggu kelulusan agensi berkaitan. Justru, KKD akan bekerjasama rapat dengan kerajaan negeri bagi memastikan kelulusan diperoleh secepat mungkin. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengedar kurma dan bubur lambuk kepada pelajar Universiti Teknologi Malaysia di Johor Bahru. Dalam perkembangan lain, institusi pengajian tinggi diminta mengemukakan aduan kepada KKD sekiranya berdepan masalah liputan internet. Pasukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan dihantar bagi mengenal pasti punca capaian internet di sesuatu kampus kurang memuaskan. Setakat ini, tiada aduan mengenai perkara itu diterima KKD. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menyerahkan rumah asnaf Mawib kepada kumpulan asnaf di Labuan. Ia membabitkan 140 unit kediaman dalam kondominium 14 tingkat Ganggarak Permai. Inisiatif ini merupakan projek Solo Mawib di wilayah Labuan dengan kos perbelanjaan sebanyak 33.83 juta yang merangkumi kos pembelian dan perabot asas. Inisiatif ini juga merupakan satu sistem sokongan yang dapat membantu mengeluarkan asnaf daripada kemiskinan. Saya berucap terima kasih kepada Mawib dan PZ. Selesa memang selesa lah rumah ni. Terima kasih juga. Harapan akan datang untuk anak saya lah, belajar semua. Kami amat berterima kasih lah kepada Mawib dan pembayar zakat Persekutuan Labuan yang banyak membantu golongan yang macam kami ni. Yang rumah diberikan ni, kalau mungkin kami memang tidak mampu lah, kalau bukan kerana Mawib apa ni yang bagi kami ni, kami tidak akan dapat lah. Ya, rumah selesa begini selesa lah, sangat-sangat selesa bagi kami. Kami amat bersyukur lah. Pertama sekali saya merasakan syukur, alhamdulillah. Saya mengharapkan selepas ini saya boleh menambahkan lagi pendapatan daripada bantuan-bantuan daripada Mawib sendiri.
Memasuki hari terakhir lawatan ke Labuan, Seri Paduka Baginda dan Raja Permaisuri Agong berkenan bersia-sia menikmati keindahan kawasan pantai serta meluangkan masa beramah mesra bersama warga pulau. Lebih menarik perhatian apabila Baginda berdua singgah membantu memasak untuk juadah berbuka puasa di kampung Sungai Labu. Baginda berdua turut berkunjung ke Bazar Ramadan Layang-Layang dan Monumen Labuan Chimney. Sebanyak 243 naskah Al-Quran yang tiada perakuan Kementerian Dalam Negeri KDN berjaya diserahkan secara sukarela oleh masyarakat menerusi program Jom Exchange Al-Quran. Menurut Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan KDN Selangor, Ahmad Helmi Said berkata, program ini dilaksanakan bagi memberi kesedaran kepada masyarakat untuk mengutamakan Al-Quran yang mempunyai perakuan KDN. Melalui Jom Exchange Al-Quran ini, kita mengajak masyarakat untuk secara sukarela menyerahkan Al-Quran yang tidak ada perakuan KDN dan kita akan gantikan dengan Al-Quran yang ada perakuan KDN. Beliau berkata demikian pada program Jelajah Ramadan Selangor FM di Meru, Kelang. Selain itu, pihaknya turut menerima kira-kira 300 Al-Quran yang lusuh, lama dan rosak untuk proses pemuliaan sepanjang jelajah ini dilaksanakan. 3,000 kawasan rukun tetangga KRT seluruh negara menyertai program Gerak Rahmah 2023. Inisiatif anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bertujuan memperkasa aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawanan dalam KRT. Pengarah Institut Kajian dan Latihan JPNIN berkata sambutan menggalakkan diterima pelbagai agensi kerajaan dan swasta termasuk rakan strategik perpaduan. Jadi mengikut anggaran kita seramai 60,000 penyertaan yang akan mengikuti program Jom Masak Bubur Lambu ini, iaitu melibatkan 300,000 bekas bubur lambu lah atau pek yang dapat kita hasilkan dengan penyertaan lebih kurang 60,000 daripada warga rukun tetangga. Jadi program ini merupakan program yang trademark kepada Kementerian Perpaduan Negara yang mana setiap tahun kita adakan, bermula pada tahun lepas. Beliau ditemui selepas program Gerak Kerja Rahmah 2023 Jom Masak Bubur Lambuk peringkat negeri Terengganu. Pada program itu juga, sebanyak 11,400 pek bubur lambuk turut diagihkan kepada orang ramai. Seorang lelaki maut manakala 3 lagi rakannya cedera selepas kereta yang dinaiki terbabas sebelum merempuh besi pembahagi jalan di lebuh raya Pantai Timur 2 LPT2 di Kemaman, Terengganu petang tadi. Kejadian kira-kira pukul 3.40 petang di kilometer 325.3 berdekatan susul keluar Plaza Tol Kertih. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyan Ramlan berkata, kesemua mereka dalam perjalanan untuk berbuka puasa dan membeli baju raya di Kuantan. Beliau berkata, mangsa yang maut mengalami kecederaan di bahagian dada sehingga mengalami pendarahan teruk dan sukar bernafas. Pasukan perubatan yang tiba di lokasi turut mengesahkan mangsa meninggal dunia susulan dari kecederaan parah. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke Unit Forensik Hospital Kemaman untuk dibedah siasat dan kes akan disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 10 keluarga skim penempatan masyarakat pelarian SPMP hilang tempat tinggal apabila kediaman mereka hangus terbakar dalam kebakaran petang tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan memaklumkan insiden itu berlaku di SPMP Jalan Tengku Syarif, Kedah. Pihak bomba menerima panggilan sekitar 2.30 petang dan seramai 15 anggota bergegas ke tempat kejadian. Beberapa agensi lain turut terlibat dalam operasi tersebut. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Saya menaruh keyakinan yang sangat tinggi bahawa Malaysia berupaya diangkat semula di persada dunia sebagai negara kukuh dan kuat. Kita mahu Malaysia ini dikenali sebagai negara madani yang mampu diangkat martabat rakyat dan negaranya. Kita mahu negara ini dikenali dengan semangat baru, semangat rakyat yang faham erti kebebasan dan kemerdekaan. Saya percaya tema ini akan kekal relevan.
akan diwacanakan sebagai satu iltizam dan pendekatan untuk menyelamatkan negara. Menjelang Sukan SEA 2023 Mei ini, pelumba jet ski negara optimis mampu mencipta sejarah meraih pingat emas pertama pada Tamasya Dwi tahunan itu. T. Chen Jet yang juga pemenang pingat emas Piala Dunia Jet Ski 2015 akui beliau perlu melakukan persiapan dengan baik bagi merealisasikan impian tersebut. We got the very best preparation for our team, our mechanic, and myself also. And yes, I preparation every week in Kunang twice time, and then in ISN also third time. Yeah, so we get ready. Jelas beliau, pengalaman sewaktu menyertai Sukan Asia Jakarta Palembang juga akan dimanfaatkan sebaiknya untuk aksi pada Tamasya Kemboja. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata seorang pegawai pelindung daripada Majlis Sukan Negara akan ditempatkan bersama skuad berbasikal Bukit MTB bagi memastikan keadaan sentiasa terkawal. Ia susulan kes seorang jurulatih yang didakwa melakukan gangguan seksual terhadap atlet wanita sukan berkenaan. Saya akan memantau perjalanan siasatan ini terutamanya di peringkat Majlis Sukan Negara dan kita akan pastikan tindakan dilakukan dengan cepat. Okey, saya nak kes ini dijalankan sebagai satu contoh di mana dengan adanya kod sukan selamat, apakah SOP untuk kita mengendalikan aduan seperti ini. Beliau berkata demikian selepas melancarkan kempen mengumpul dana oleh Persatuan Foot Golf Malaysia FGM untuk menghantar pasukan ke Piala Dunia Foot Golf di Orlando, Florida. Aksi Liga Super 2023, jurulatih Selangor FC Tan Cheng Ho akui kemenangan 3-1 pasukannya menentang KL City FC mampu menjadi tonik terbaik untuk kekal konsisten memberikan cabaran musim ini. Menurut Cheng Ho, prestasi dipamerkan pasukan juga bertambah baik selepas 6 perlawanan berlangsung. Kalau kita lihat rata-rata pasukan kita masih lagi pemain yang agak muda, belum ada pengalaman yang terbaik, tetapi disebabkan adunan pemain kebangsaan dan juga senior yang memberi sedikit penunjuk kepada pasukan, akhirnya kita dapat bergabung bermain dengan begitu baik. Of course. Selepas ini Selangor dijadual bertemu Negeri Sembilan FC pada Selasa. Berita tengah malam berakhir di sini. Assalamualaikum dan selamat beristirahat.